Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 11 Januari 2025. Pendidikan awal berteraskan nilai budaya dan bahasa tempatan adalah kunci kepada pembangunan masyarakat yang progresif dan berdaya saing. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Zahid Jahim berkata bahasa ibunda merupakan akar kepada identiti sesebuah masyarakat. Datuk Zahid yang juga adun Tamparuli berkata bahasa ibunda bukan sekadar alat komunikasi tetapi warisan budaya yang harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Tadau Kepenhakan Sijil Omti Tungkap, Tadika Ceria Kadazan Dusun Tiong Monggis Tenggilan. Dalam pada itu, beliau menzahirkan penghargaan terhadap usaha murni sekolah tersebut dalam mendidik anak-anak luar bandar untuk mengenali dan mencintai bahasa serta budaya seawal usia kanak-kanak. Datuk Zahid yang juga Timbalan Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA yakin dengan komitmen semua pihak, bahasa dan budaya Kadazan Dusun terus hidup dan berkembang. Pada majlis ini, beliau meluluskan sumbangan kipas dan keperluan menyemen kawasan taman permainan di sekolah ini. Sebuah kolej tingkatan 6 bagi zon Pantai Barat Utara akan dibina di daerah Pitas. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, pembinaan kolej tingkatan 6 itu akan dapat meningkatkan kemudahan pendidikan di daerah itu. Tapak tanah seluas 8 hektar telah disediakan bagi tujuan pembinaan kolej berkenaan. Apabila terbinanya akan lebih memberi satu lagi kemudahan dari segi pendidikan kepada anak-anak kita belajar tanpa menggunakan kos lebih besar lagi kerana berada di daerah itu sendiri. Saya yakin dan percaya bahawa terbinanya kolej dan penambahan sekolah-sekolah menengah ini, saya percaya satu hari nanti anak-anak Pitas lebih ramai yang akan mewarisi ataupun menyambung kepimpinan wawasan negara. Beliau ditemui RTM dalam majlis apresiasi pelajar SK Pekan Pitas 2 di Pitas. Seramai 58 pelajar prasekolah SK Pekan Pitas 2 menerima sijil tamat persekolahan. Pada majlis ini, Datuk Rudi turut menyampaikan sumbangan RM1,000 kepada prasekolah SK Pekan Pitas 2. Sabah dilihat sebagai model terbaik untuk menonjolkan identiti Malaysia sempena kepengurusian ASEAN 2025. Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Asmadi Idris berkata, Sabah memiliki kepelbagaian etnik dan keharmonian sosial yang boleh dijadikan model bagi rantau ini. Sebab kita tahu ASEAN mempunyai jumlah penduduk 600 juta lebih dan kepelbagaian ASEAN dalam 10 negara daripada Brunei, Kemboja, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, wujud kepelbagaian masyarakat di sana. Jadi Sabah yang mempunyai juga kepelbagaian etnik dengan keharmonian yang terdapat di negeri Sabah ini sudah semestinya menjadi model terbaik untuk memastikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berfungsi dengan baik dalam memastikan keharmonian masyarakat. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual khas bersama RTM di UMS. Selain itu, dengan adanya kekayaan sumber semula jadi Sabah, ia turut membawa kepentingan besar dari segi pelaburan ke dalam negara sekaligus merancangkan sektor ekonomi dan pelancongan. Sabah masih mempunyai lokasi-lokasi ekonomi yang berpotensi untuk dimajukan. Tetapi tanpa pelaburan, maksudnya sumber kewangan yang mencukupi, sudah semestinya agak sukar untuk kita melaksanakan pelbagai program pembangunan ekonomi. Jadi dengan saya rasa kepengarusian ASEAN ini, Malaysia kan, saya rasa dapat menarik minat pelabur-pelabur dari dalam kalangan negara ASEAN, dan kalau kita dapat menarik sejuta contoh pelancong dari ASEAN, itu sudah semestinya akan meningkatkan lagi institusi pelancongan dan yang penting ekonomi negeri Sabah. Sabah harus memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan pelancongan mewah dan teknologi hijau sejajar dengan matlamat ASEAN untuk kelestarian.
Stok bekalan darah di hospital berada pada tahap yang rendah terutama selepas musim perayaan dan cuti panjang. Sehubungan itu, Pegawai Serantah Hospital Queen Elizabeth II HQE2 Muhammad Sabri Sailus meminta orang ramai untuk menderma darah bagi membantu golongan memerlukan. Muhammad Sabri berkata pihaknya menyasarkan kira-kira 90 unit darah dapat dikumpul dalam tempoh 3 hari program Mega Borneo Carnival di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ini. Untuk orang ramai yang ingin mengetahui mobil bergerak kami di Jabatan Perubatan Transfusi, boleh layari laman media sosial kami di Blood Bank Kota Kinabalu, Facebook, IG, Telegram dan juga TikTok. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Muhammad Sabri turut menekankan kepentingan sokongan masyarakat bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. So actually before this, saya punya daddy dia sakit, jadi dia ada ambil darah lah daripada hospital, and then I decide untuk macam ganti balik lah gitu darah yang pernah daddy saya pakai. Kira rasa macam mana tahu ada orang yang memerlukan bantuan darah ni kan, sebab ada juga masuk dalam Facebook apa semua yang bekalan darah kita berkurangan kan, jadi cubalah untuk membantu mana yang boleh. Kempen Ini Batik Malaysia berupaya memartabatkan industri kraf batik tempatan sekaligus menjana pendapatan pengusaha. Inisiatif Kraf Tangan Malaysia itu selaras pengisytiharan Hari Batik Malaysia dan pemakaian batik Malaysia oleh penjawat awam pada setiap Khamis. Wartawan Fadli Isyak ada perkongsiannya. Seni batik Malaysia mula diperkenalkan sekitar tahun 1900 di negeri Pantai Timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala keunikan batik Sabah terletak pada motif berunsurkan flora dan fauna serta motif-motif etnik tempatan yang diketengahkan. Kita sebenarnya memang sudah ada identiti batik yang tersendirilah, dan setiap negeri pun sebenarnya sudah ada identiti motif-motif batik berdasarkan kepada bunga-bunga negeri lah, bunga negeri. Kalau di Sabah ni kita punya identiti bunga kita adalah Rafflesia. Pelaksanaan kempen Ini Batik Malaysia membolehkan penjawat awam di seluruh negara sama-sama memartabatkan seni batik agar terus relevan sepanjang zaman. Batik adalah salah satu produk craft yang perlu kita kekalkan dan kita jadikan sebagai identiti kita untuk menjaga warisan, untuk menggalakkan kita punya industri terus berkembang. Rata-rata kaki tangan awam menyambut baik kempen ini serta pemakaian batik pada setiap Khamis oleh penjawat awam. Dari segi inisiatif ini sangat bagus untuk dipromosikan, sebab kalau kita pakai pun cantik, bahkan dia punya corak dan sebagainya, selain daripada membantu usahawan tempatan memartabatkan seni kraft lah. Ini antara salah satu usaha untuk kita mengetengahkan bakat tempatan, kraft tangan tempatan supaya ini boleh bukan saja menarik kita punya masyarakat tempatan untuk menggunakan batik, tetapi orang luar juga. Selain daripada cara pemakaian menggunakan batik Malaysia, dari segi menggunakan scarf, dudung jenis batik ataupun tie batik pun boleh. Dia boleh lagi memahami orang rakyat Malaysia dan juga menampakkan penggunaan batik Malaysia. Satu, dia akan memperkenalkan batik, usaha-usahaan batik ni kepada masyarakat. Ia memudahkan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan batik-batik yang ada di pasaran, mengenalkan corak-corak dan juga budaya setempat. Sekiranya kita menggunakan corak-corak etnik-etnik tempatan. Inisiatif kerajaan mempraktikkan pemakaian batik Malaysia dalam kalangan kaki tangan awam bukan sahaja dapat memartabatkan seni batik, malah ia juga turut dapat memelihara batik Malaysia agar ia dapat dirasai oleh generasi akan datang. Fadli Ishak, RTM. Sekian Berita Pagi Sabah, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka.